Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum diucapkan kepada Ustazah Solehah binti Yahya Zikri. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Ini ialah ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 7 orang. Yang pertama ialah Muhammad Nasruddin bin Muhammad Azmin. Yang kedua ialah Muhammad Nur Azfar bin Saiful Bahiran. Yang ketiga Muhammad Amirul Adri bin Muhammad Zul Adnan. Yang keempat Nurul Ashkin binti Khairuddin, saya sendiri. Yang kelima Nur Fazila binti Arnel. Yang keenam Nur Hidayah binti Muhammad Noh. Dan yang ketujuh ialah Siti Nur Zulaika binti Zulkifli. Pengenalan. Malaysia adalah sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada pelbagai kaum yang mendiami dan membentuk masyarakat Malaysia pada masa kini. Kepelbagaian pada Malaysia boleh dilihat daripada pelbagai perspektif, termasuk kepelbagaian agama, budaya dan perayaan untuk setiap kaum. Mewujudkan persefahaman yang tepat dan kukuh antara satu sama lain, walaupun mempunyai kepelbagaian dan kebebasan untuk mengamalkan budaya tersendiri dan menjadikan Malaysia hari ini sebuah negara yang aman dan harmoni. Faktor-faktor yang membentuk etika dan peradaban kepelbagaian etnik di Malaysia merangkumi sistem kepercayaan dan agama masing-masing seperti Islam, Hindu dan Buddha. Faktor-faktor pembentukan etika dan juga peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Yang pertama, dari segi sosial adalah kepercayaan dan juga agama masing-masing. Hal ini kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kepercayaan dan juga agama masing-masing. Sebagai contoh, agama Islam, Buddha, Hindu dan juga Kristian. Persefahaman antara satu sama lain amatlah penting dalam pembentukan negara. Hal ini kerana apabila setiap kaum dan juga setiap agama bekerjasama, ianya akan membentuk sebuah negara yang aman dan makmur. Walau bagaimanapun, sejarah telah pun menunjukkan bahawa pertelingkahan antara kaum dan juga agama boleh menyebabkan keadaan negara menjadi huru-hara, sebagai contoh peristiwa 13 Mei. Oleh itu, setiap agama masing-masing telah pun menerapkan sikap saling menghormati terhadap kepercayaan dan juga agama lain bagi mengelakkan keadaan negara menjadi huru-hara. Seterusnya, penggunaan bahasa yang serumpun juga menjadi faktor utama dalam membentuk etika dan juga peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Hal ini kerana Malaysia telah pun terdiri daripada pelbagai kaum dan juga kepercayaan masing-masing. Oleh itu, negara Malaysia telah pun menerapkan untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan ketika berinteraksi antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, tiada halangan bagi kaum-kaum lain untuk menggunakan bahasa kaum tersendiri apabila berinteraksi sama mereka. Penggunaan bahasa Melayu ini adalah untuk mengelakkan berlakunya salah faham ketika berkomunikasi antara satu sama lain. Seterusnya kita pergi kepada sektor ekonomi. Perbezaan bidang penguasaan sektor ekonomi. Yang pertama, orang Melayu bekerja di sektor pertanian dan juga perikanan, manakala orang Cina diberi peluang untuk bekerja di sektor industri dan juga perlombongan, manakala orang India bekerja di sektor pelanangan. Hal ini berlaku kerana pada zaman British, mereka mula mengembangkan dan menaik taraf ekonomi tanah Melayu dengan membuka beberapa lumbung biji timah, membawa masuk tenaga buruh dari India dan juga telah membuka penanaman getah. Walau bagaimanapun, British telah menggalakkan masyarakat Melayu untuk terus bekerja atau mengusahakan kegiatan pertanian secara tradisional. Walaupun pada masa itu ekonomi di tanah Melayu sedang berkembang dengan pesat. Ia menunjukkan seolah-olah British tidak memberi peluang kepada kaum tersebut untuk terlibat dalam sektor lain seperti pelanangan dan juga perlombongan. Selain itu, di tanah Melayu telah melaksanakan kesan dasar
pecah dan perintah telah menyebabkan pembentukan beberapa kawasan penempatan dan telah dibahagikan mengikut etnik tertentu. Sebagai contoh, kaum Melayu bekerja sebagai petani dan juga nelayan. Kaum India terlibat dalam pelandangan getah atau bekerja sebagai penoreh getah. Manakala etnik Cina terlibat dalam pelumbungan dan juga peniaga di kawasan bandar yang sangat maju. Antara cabaran ekonomi yang akan terus dihadapi oleh pembangunan etika dan juga peradaban ini, yang pertama, mengurangkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin melebar, keseimbangan ekonomi bandar, luar bandar dan wilayah. Manakala yang terakhir, peningkatan kepada kualiti dan kemampuan hidup. Okey, seterusnya kita pergi kepada cabaran dari aspek politik. Oleh kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, usaha untuk memelihara kestabilan politik berasaskan kerjasama kaum adalah perlu demi masa depan negara. Bahkan perkembangan politik di tanah Melayu ke arah mencapai kemerdekaan negara ditunjangi oleh kerjasama dan perpaduan kaum melalui sejarah pilihan raya pertama peringkat persekutuan, iaitu pada tahun 1965. Pada peringkat ini, ketiga-tiga etnik Melayu, India dan Cina bersatu dalam sebuah parti yang digelar sebagai Parti Perikatan. Parti-parti politik di Malaysia cenderung untuk mengikut etnik masing-masing. Sebagai contoh, sebahagian besar orang Melayu menyokong PAS dan UMNO, manakala kaum Cina majoriti menyokong MCA dan juga DAP. Dan akhir sekali, kaum India menyokong MIC. Sokongan-sokongan ini datang sejak parti-parti politik tersebut ditubuhkan. Hal ini kerana antara tujuan awal parti tersebut ditubuhkan adalah untuk memperjuangkan kepentingan etnik masing-masing. Okey, sekarang kita bergerak kepada isi yang seterusnya, iaitu agama. Pertama sekali ialah faktor kepelbagaian agama yang dianuti oleh etnik di Malaysia. Untuk faktor ini, dalam Malaysia kita mempunyai banyak etnik penganut agama seperti Buddha, Kristian, Islam dan sebagainya. So, penganut-penganut ini perlu mencari langkah ataupun mendapatkan persefahaman yang bagus untuk mengeratkan hubungan sesama penduduk di Malaysia. So, salah satu cara yang biasa kita dengar ataupun biasa kita tengok yang dilakukan untuk mendapatkan kesefahaman yang bagus ataupun peradaban ialah melakukan rumah terbuka. So, rumah terbuka ni kita akan jemput semua jiran-jiran kita, saudara-saudara kita, tak kisahlah dia bangsa apa. So, secara tidak langsung akan menyebabkan kita mempunyai hubungan silaturahim yang bagus antara kawasan penduduk setempat, iaitu yang mempunyai 2-3 jenis agama. So, seterusnya ialah bebas. Etnik bebas mengamalkan agama masing-masing asalkan tidak mengganggu sensitiviti agama lain. Okey, contoh, kalau agama Kristian ingin melakukan program ataupun upacara apa-apa, mereka tidak boleh menyentuh sensitiviti penganut agama Islam. Contohnya, dia orang memburukkan agama Islam ke apa semua, memang tidak boleh. So, dia orang juga perlu hormat agama lain, seperti kalau melakukan upacara apa-apa, tidak boleh menyebabkan timbulnya masalah kepada penganut lain. Contohnya, melakukan kerosakan harta benda ke, tak pun melakukan pencemaran terhadap kawasan sekitar.
So yang seterusnya ialah tempat ibadah. Setiap agama disediakan tempat khas untuk beribadat dan berkumpul dan tidak akan bercampur. Okey. Seperti yang kita tahu, setiap agama diorang ada tempat ibadat masing-masing. Macam Islam, masjid. Lepas tu kita ada kuil, tokong. So dengan cara ini, penganut-penganut agama masing-masing akan pergi ke tempat ibadah untuk beribadah dan akan mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham. So dari sebab itu tidak akan ada timbul kontroversi yang kita tidak hormat kepada agama lain disebabkan bercampur tempat beribadah. Dan seterusnya ialah adab. Adab berbeza tapi tetap mengikut kesesuaian dan keadaan di Malaysia. Setiap agama di Malaysia diajar tentang adab. So walaupun diorang berbeza agama, mereka still belajar tentang adab. So mereka akan hormat antara penganut lain. Contohnya yang biasa kita tengok, orang Kristian hormat orang Islam, orang Islam hormat orang Kristian. So masing-masing perlu hormat kepada agama lain, tak kisah dia agama apa, asalkan dia manusia, kita memang kena hormat. So tu adalah salah satu cara yang timbul dari faktor agama untuk peradaban manusia di Malaysia. Seterusnya, kita membincangkan mengenai analisa dan perbincangan. Berdasarkan Perangkaan Demografi Malaysia pada tahun 2021, Jabatan Perangkaan Malaysia telah mencatatkan peratus penduduk warga negara mengikut kumpulan etnik seperti Bumiputera sebanyak 69.7%, iaitu sebanyak 20.9 juta penduduk. Manakala bangsa Cina pula adalah sebanyak 22.5%, iaitu sebanyak 6.7 juta penduduk. Bangsa India mencatatkan 6.8%, iaitu sebanyak 2.0 juta penduduk. Dan manakala lain-lain pula adalah sebanyak 1.0%, iaitu sebanyak 0.3 juta penduduk. Itu sudah terang lagi bersuluh bahawa dengan adanya statistik berikut cukup jelas membuktikan terbentuknya kepelbagaian kaum di Malaysia amnya. Perkembangan dan kegemilangan peradaban telah pun wujud sejak zaman dahulu kala lagi, iaitu sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, di mana pada abad ke-5 Masihi kita dapat menyaksikan kepelbagaian interaksi antara tamadun luar. Sebagai contoh, interaksi yang melibatkan kepelbagaian budaya dan juga adat masyarakat yang datang dari Arab dan juga Eropah seperti dari Portugis, Belanda, British dan juga Spanyol. Seterusnya membincangkan mengenai faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina dan juga India. Ketiga-tiga kaum ini merupakan masyarakat yang terbesar di Malaysia dan inilah yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik, impak daripada budaya, adat dan juga gaya hidup yang pelbagai. Namun walaupun negara Malaysia hidup dalam kelompok yang berbeza, masyarakat di negara Malaysia tetap hidup dalam persekitaran yang harmoni dan sentiasa menggembling tenaga antara satu sama lain demi mencapai misi dan misi negara. Masyarakat di Malaysia sememangnya merupakan masyarakat yang mempunyai peradaban yang tinggi seperti yang telah dinyatakan dalam hikayat Hang Tuah, di mana watak Hang Tuah itu sendiri mencerminkan kayanya nilai peradaban, kemasyarakatan dan juga kemanusiaan yang rakyat Malaysia miliki. Oleh itu peradaban Malaysia amnya telah menjadi teras kepada peradaban masyarakat majmuk di Malaysia.
Antara faktor yang mendorong kepada pembentukan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia adalah dari aspek kepercayaan agama, bahasa serumpun dan juga wujudnya sistem perundangan. Okey, yang pertama adalah sistem kepercayaan dan agama, di mana Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum dan mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing seperti Islam, Buddha, Kristian, Hindu dan lain-lain. Okey, oleh itu, tanpa etika dan adab yang diterapkan akan memberi impak kepada masyarakat di Malaysia. Sebagai contoh, berlakunya salah faham terutamanya perkara yang melibatkan penghinaan terhadap agama lain sehingga mengakibatkan perbalahan antara kaum, seperti kita ambil contoh seperti peristiwa 13 Mei 1969 yang telah mencatatkan kematian dan juga pergaduhan yang amat teruk antara kaum Melayu dan juga Cina di Malaysia. Okey, memang tidak dinafikan bahawa peristiwa tersebut adalah berkait rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Namun dari peristiwa itulah dapat kita pelajari bahawa setiap individu perlulah menerapkan etika dan adab yang tinggi dalam diri masing-masing untuk menjamin keharmonian dan juga sentiasa melihara kehormatan orang di sekeliling. Faktor yang kedua adalah bahasa serumpun. Perkataan bahasa sendiri membawa maksud tingkah laku yang sopan. Okey, oleh itu, bahasa adalah salah satu faktor yang turut menyumbang kepada etika dan peradaban di Malaysia. Hal ini kerana dengan adanya sistem bahasa dan tulisan yang juga merupakan perkara utama untuk berkomunikasi pada peringkat awal. Selain itu, sistem ini juga memberi impak kepada masyarakat kerana mampu dalam melahirkan masyarakat yang petah berkata-kata serta mampu berinteraksi antara satu sama lain. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia sebelum merdeka lagi, iaitu pada tahun 1930-an. 1930 ia turut dikenali sebagai konsep nasionalisme, yakni konsep nasionalisme bahasa, yakni untuk mempertahankan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi negara. Dengan adanya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, ia telah diguna pakai dalam pelbagai aktiviti di negara ini. Okey, kesepaduan yang dimiliki melalui bahasa, adab, etika dan juga rohaniah dalam kalangan masyarakat telah menjadi tunjang kepada kesepaduan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Setiap masyarakat perlulah menitik beratkan mengenai pentingnya kesedaran dalam usaha membina peradaban dan seterusnya mencapai status kemajuan bagi merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030 dengan bersandarkan persefahaman, tolak ansur dan juga hormat menghormati antara satu sama lain. Bahasa Melayu menjadi penggalak utama dalam komunikasi antara masyarakat di Malaysia, yang mana hal ini dapat mengukuhkan lagi interaksi antara kaum di Malaysia amnya. Faktor seterusnya adalah sistem perundangan yang teratur serta sistem nilai moral. Melalui sistem ini dapat kita membentuk akhlak masyarakat yang lebih bertamadun sekaligus menjadikan setiap individu mempunyai sifat mahmudah dan juga beretika. Okey, sistem perundangan Islam telah pun bermula dari zaman kegemilangan Melayu Melaka lagi, yang mana ianya merangkumi pelbagai bidang seperti perniagaan, jenayah dan juga kekeluargaan. Okey, sistem perundangan memberi impak yang amat penting dalam setiap individu sehingga membentuk seorang itu menjadi seorang yang lebih berdisiplin dan berakhlak mulia. Zaman peradaban di Malaysia semakin meningkat apabila setiap kaum berganding bahu dalam mempertahankan kemerdekaan dan nama baik negara. Perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri membentuk perundangan negara Malaysia yang lebih stabil dan lebih dikenali oleh ramai. Bila Malaysia mengekalkan kesejahteraan negara selama berabad lamanya. Oleh yang demikian, pihak kerajaan maupun rakyat perlulah sentiasa bekerjasama menggembling tenaga dalam memajukan negara Malaysia dalam pelbagai aspek. Agar Malaysia menjadi salah sebuah negara yang membangun setaraf dengan negara-negara maju yang lain.
Asas-asas hubungan etnik menurut Islam. Islam adalah satu agama yang lengkap merangkumi segala aktiviti kehidupan manusia. Ajaran agama Islam bukan hanya menganjurkan umatnya berbuat baik sesama Islam, tetapi juga antara bukan Islam. Asas-asas hubungan etnik menurut Islam dapat dibahagikan kepada 6 perkara, iaitu al-ta'aruf, saling berkenalan, al-tafahum, saling memahami, al-ta'awum, saling bekerjasama, al-ukhuwah, persaudaraan, al-mahabbah, berkasih sayang, dan al-tadamum, saling menjamin. Melalui asas tersebut, hubungan baik antara etnik dapat dipelihara dan juga menjamin keharmonian sesama masyarakat. Yang pertama ialah al-ta'aruf, ialah berkenalan secara mendalam yang boleh menimbulkan kasih sayang. Berkenalan penting bagi memulakan kerjasama yang membawa kebaikan kepada semua etnik. Permusuhan boleh merugikan semua pihak. Seterusnya al-tafahum, iaitu suatu tindakan hasil daripada bersama-sama faham, sama-sama beramal dan sama-sama menjalankan perintah Allah, tunduk kepada kebenaran, muhasabah diri dan menasihati antara saudara. Masyarakat pelbagai etnik perlu mengamalkan asas ini supaya tidak wujud prasangka perkauman yang boleh membawa kepada perasaan tidak puas hati dan permusuhan. Al-ta'awum ialah bersifat tolong-menolong atau saling membantu dalam kalangan etnik. Justru itu, perpaduan kaum dapat dikekalkan dan hidup dalam keadaan sejahtera dan harmoni. Bekerjasama juga merangkumi bukan hanya di kalangan orang Islam, tetapi semua kaum terlibat menyumbang dalam bentuk tenaga, masa dan harta. Seterusnya al-ukhuwah bermaksud perhubungan seperti bersaudara atau pertalian yang rapat. Ukhuwah dalam Islam meliputi semua golongan etnik. Sebagai masyarakat yang majmuk, kita perlulah saling mencintai dan menolong antara satu sama lain. Al-mahabbah pula ialah bersifat berkasih sayang sesama masyarakat pelbagai etnik. Apabila kita saling berkasih sayang, hati akan bertaut dan ia boleh mengelakkan daripada berlakunya permusuhan antara satu sama lain. Akhir sekali ialah al-tadamum, iaitu saling jamin-menjamin. Terdapat 3 peringkat terdiri daripada individu, keluarga dan masyarakat. Sebagai individu, kita perlu menjadi warga negara yang baik. Apabila kita menginjak ke alam kekeluargaan, kita perlu menjaga hubungan yang baik dengan ibu, bapa dan keluarga. Dari segi masyarakat pula ialah kita hendaklah menjaga hubungan yang baik sesama masyarakat berbagai etnik. Konsep saling Merujuk kepada perbincangan secara menyeluruh, kita dapat merumuskan bahawa pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia merupakan salah satu aspek penting bagi mengekalkan keharmonian dalam sesebuah negara. Fokus utama dalam pembentukan etika dan peradaban dalam kalangan etnik di Malaysia adalah bertujuan untuk mengukuhkan lagi semangat dan kesatuan yang harmoni antara komuniti. Pembentukan etika dan peradaban yang terjalin dengan baik antara etnik di Malaysia akan memberi impak yang positif kepada keharmonian sesebuah negara serta dapat melancarkan pentadbiran negara dan meningkatkan lagi kemakmuran ekonomi di Malaysia. Pembinaan negara bangsa yang terdiri daripada golongan etnik yang berbeza adalah merupakan salah satu unsur yang melibatkan budaya politik serta nilai tradisional dalam usaha memupuk nilai-nilai positif dalam setiap lapisan masyarakat. Tambahan itu, pembentukan etnik dan peradaban juga merupakan salah satu titik tolak daripada pengalaman dan sejarah kita di masa lampau, di mana ia akan memberi kesan yang positif kepada generasi muda masa kini.